Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita melihat dan mendengar insya-Allah perkongsian-perkongsian. Pada kali ini insya-Allah saya akan berkongsi satu perkara yang merupakan rukun dalam tarbiyah yang penting. Perkara ini selalunya saya tak dedahkan kepada awam, tapi pada hari ini saya dedahkan, saya kongsikan dalam rangka untuk kita sama-sama membina kekuatan. Sekarang sudah sampai waktunya untuk kita berkongsi perkara-perkara yang penting. Jadi ini sebenarnya lanjutan daripada siri perbincangan kita yang lepas. Kalau boleh kita minta lah tolong tengok, dengar tentang aliran sains, sains dan juga sihir, yang saya akan sambung lagi. Mengenai sains dan sihir, insya-Allah saya akan sambung bab sihir, insya-Allah, sains dan sihir. Dan kemudian saya akan insya-Allah kita akan jelaskanlah tentang tipu daya Dajjal pada masa kini lah. Sebelum kita mula, mari sama-sama kita mentajdidkan iman kita dengan kita membaca syahadah bersama-sama. Ikut saya sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat membetulkan niat kita, matlamat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita sekali lagi panjatkan syukur pada Allah diberikan keizinan untuk kita bertemu pada malam ini, insya-Allah dalam satu majlis kita sama-sama untuk kita membina satu kekuatan dengan rahmat Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membincangkan satu tajuk yang mungkin kita kata continuation jugalah daripada perbincangan kita yang lepas, iaitu berkenaan sains. Jadi sekarang ini kita melihat, alhamdulillah, sebenarnya dari sudut kehidupan kita melihat kita akan diserang. Semua ramai cerita pasal serangan lah, pasal berkenaan penerakaan, serangan berkenaan dengan pengkhianatan. Ada pemimpin-pemimpin yang berkhianat di negara kita. Begitu juga dia ceritakan tentang keadaan bagaimana peperangan yang semakin memanjang. Dan sekarang ni kita melihat pula bagaimana keadaan peperangan Palestin dan Israel semakin panas, dalam keadaan Israel sekarang ini telah mula terpecah dua, iaitu mereka yang tidak bersetuju dengan Netanyahu, malahan mereka mahu supaya ada gencatan senjata, supaya ada pertukaran tawanan, tahanan dan sebagainya lah.
Jadi kita melihat perkembangannya memang digambarkan oleh Netanyahu sendiri bagaimana peperangan ini tidak akan berhenti. Dia kata mungkin lebih kurang sampai 2025. Jadi bila disebut 2025 tu, maknanya dia menyatakan di sini bahawa peperangan ini akan membawa kepada keluarnya satu yang baru yang mungkin digambarkan sebagai Malik Mesayak. Jadi maknanya mereka nampaknya seperti merancang peperangan ini, ataupun mungkin mereka melihat peperangan ini akan membawa kepada satu kemenangan kepada mereka. Maknanya Malik Mesayak akan keluar. Pada masa yang sama, kita juga meyakini insya-Allah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa peperangan ini akan membawa kepada kemenangan Islam, dan insya-Allah tentulah dengan kemenangan Islam itu maka akan ada gabungan di antara orang beriman seluruh dunia. Satu dunia akan bergabunglah dan akan dipimpin oleh mereka yang berkelayakan, dan kemudian mereka dipimpin oleh Al-Mahdi, Al-Imamul Mahdi. Jadi sebenarnya dalam keadaan yang ada pada hari ini, kita melihat sebenarnya telah ada lahir mujaddid, sebagaimana digambarkan oleh Baba Meh saya jumpa di Kelantan. Itu juga yang saya faham lah daripada huraian guru-guru yang ada. InsyaAllah saya akan sebut guru-guru yang saya sebut ni, dan kemudian sanad-sanad yang ada menunjukkan bahawa mujaddid ini dia boleh ramai, dia bukan seorang, dia boleh ramai. Mujaddid ni mereka yang memperbaharui agama dari sudut semangatnya, rohnya, perjuangannya dan sebagainya. Mujaddid boleh ramai, tetapi Imamul Mahdi dia seorang. Imamul Mahdi dia seorang. Jadi Imamul Mahdi ini adalah merupakan yang akan menyatukan lah. Jadi tapi sebelum Imam Mahdi datang, maka akan berlaku kesatuan. Jadi Taifah Mansurah, kelompok-kelompok yang digambarkan akan diberi kemenangan akan bersatu. Cumanya pada hari ini kita ingin menyatakan bahawa saya ingin berkongsi lah dengan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, terutamanya dari Ansar dan juga dari mereka yang serius dalam usaha untuk nak menggerakkan Islam ini. Maka saya sarankan supaya dapat ikuti kuliah ni. Kuliah ni amat penting, iaitu berkenaan dengan kita gambar sebagai arkanul tarbiyah. Yang pertama iaitu rukun tarbiyah yang pertama, yang mana rukun tarbiyah yang pertama ini adalah merupakan perkara yang menjadi rujukan, insya-Allah. Jadi bahan-bahan yang saya sampaikan ini datang daripada himpunan, sebahagiannya daripada nota-nota saya, tulisan-tulisan saya yang saya dapat daripada murabbi yang saya pernah lalui, ataupun nakib yang saya pernah lalui, daripada dalam negara sehinggalah ke luar negara, dan sampailah pada hari ini insya-Allah. Dan insya-Allah bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang penting untuk kita sama-sama faham dan sama-sama meneliti, kerana dia akan menjadi suatu panduan yang besar. Di antara murabbi yang pernah saya bersama-sama dengannya secara langsung sejak saya belajar lagi ketika saya di universiti, sejak daripada tahun 1990 di universiti, antaranya ialah Syekh Syauqi Al-Masri, begitu juga Syekh Muta'al Al-Jabari rahimallah, merupakan anak didik Al-Banna, Hasan Al-Banna rahimallah al-syahid. Begitu juga dia telah meninggal lah, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimallah. Begitu juga beberapa orang di Al-Masir, daripada Mesir. Begitu juga Syekh Safa Al-Siraili daripada Iraq, dan beberapa lagi lah, Syekh Ghanim, Syekh Muhammad daripada Mesir dan sebagainya, yang sempat saya bersama-sama dengan mereka, dan alhamdulillah mereka telah membimbing, mendidik. Lebih kurang lah kita kata saya pernah bersama-sama dengan program dan proses-proses tarbiyah yang ada. Itu di luar negara. Sebahagiannya juga daripada Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Abu Bakar Al-Awawidah ini adalah merupakan seorang daripada ulama, daripada Ikatan Ulama Palestin, yang saya sempat juga bersama-sama ketika saya melaksanakan kerja-kerja membantu Palestin membebaskan ataupun meringankan bebanan kem pelarian di Syria sebelum perang. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Awawidah ni daripada Syria, kemudian setelah perang dia berpindah ke ke Turki. Saya juga masih lagi bersama dengan dia sepanjang di Syria. Itu banyak kali lah, banyak masa lah.
dan banyak pengajaran-pengajaran yang saya dapat sama dengan dia. Begitu juga dengan beberapa orang syekh-syekh yang lain yang tak perlu saya nak sebut lah, banyak sangat lah guru-guru yang ada. Dan kemudian di Malaysia pula ramai, ada berapa lah, saya tak nak sebut lah, Malaysia ni agak sensitif sikit, tapi mungkin yang telah meninggal dunia mungkin kurang sensitif sikit lah, antara Al-Fadhil Datuk Kayabati Al-Fadhil Ustaz Dahlan Muhammad Zain, antara mereka yang menyentuh saya sejak daripada sekolah ketika saya berada di MRSM, jadi menyentuh saya dengan pengisian dia, pandangan dia tentang beberapa perkara yang saya tahu, asas yang menyebabkan bila saya habis belajar tu, saya terus sampailah ke luar negara. Saya meneruskan bersama-sama dengan orang-orang yang daripada luar negara pula lah, beberapa orang yang ada daripada Algeria, yang paling besar sekali Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah, lebih kurang setengah jam tak sampai daripada rumah saya, dekat sangat. Jadi begitu juga Syekh Syafa' daripada Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah daripada Mesir, Syekh Syauqi dari Mesir, dia merupakan orang yang cukup hebat lah, menjadi idola saya jugalah masa saya belajar dulu. Alhamdulillah mereka telah melaksanakan tugas mereka, saya nak menyambung risalah mereka lah, insya-Allah. Dan begitu juga dengan beberapa orang daripada Indonesia, dari Thailand, tapi dalam pertemuan yang sebentar-sebentar. Jadi insya-Allah saya sebut nama-nama mereka ini bukanlah kerana saya nak sebut siapa-siapa dia tu, tapi saya nak menyatakan bahan-bahan penyampaian yang saya nak sampaikan pada kali ini adalah merupakan bahan-bahan yang dah saya dapat daripada bimbingan-bimbingan mereka, terutamanya mereka yang duduk di dalam gerakan Islam, dalam dakwah, di dalam tarbiyah yang berjalan, dan insya-Allah bila kita melalui proses itu, maka barulah kita dapat melihat dengan jelas perjalanan yang tadi itu, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, saya nak ingin mengingatkan diri saya dan diri semua yang hadir, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli qarnin min ummati sabiqun. Jadi Nabi gambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmizi, hadis sahih, pada setiap generasi daripada umat aku ini, kata Nabi, fi kulli qarnin, setiap daripada generasi daripada umat aku, min ummati ini, sabiqun, iaitu orang yang akan menjadi perintis, orang yang akan mempelopori, orang yang akan mempelopori. Jadi apa yang saya nak maksudkan di sini ialah bagaimana di dalam tiap-tiap zaman dan fasa, orang beriman, orang Islam ni, terutamanya fasa kita sekarang ni dah memasuki 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Maka setiap fasa-fasa itu akan ada mereka yang mempelopori, kita kata sabiqun, orang-orang yang mendahului. Kalau kita kata ni perintis. Jadi begitu juga di dalam tahun kita ni. Jadi maksudnya kalau kita kata 1924 kejatuhan, atau bukan kejatuhan, kita kata pelucutan jawatan Amirul Mukminin 1924. Kalau tahun Masihi 2024, maka dia cukuplah 100 tahun Masihi lah, kiraan Masihi, iaitu kita telah pun memasuki 100 tahun. Maka setiap 100 tahun tu, innallaha yab'asu li hazihil ummah ala kulli mi'atan sanah, kan, man yujadidullah dinaha atau kama rasul Nabi, Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun itu di kalangan umat Rasulullah SAW itu contohnya akan dibangkitkan mereka yang mentajdidkan, yujadidullah dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agama tadi. Jadi di sinilah Nabi menggambarkan bahawa setiap umat aku ni, kulli qarnin, setiap generasi itu daripada umat aku ada sabiqun, iaitu orang yang akan mempelopori, orang yang akan merintis. Jadi sebab itulah pada hari ini saya nak sebut kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat dan sahabat, tuan-tuan guru sekalian, ustaz-ustaz sekalian, bahawa kita berada di zaman-zaman sama ada mendekati, memasuki ataupun telah pun melepasi kita kata 100 tahun. Maka kita sedang memasuki era tajdid dan kebangkitan. Maka kita perlu melihat bahawa apa yang kita dapat 10 tahun lepas, 20 tahun lepas,
30 tahun lepas, mungkin ada sampai 50 tahun lepas. Dalam konteks tarbiyah, dalam konteks dakwah ini, perlu kepada tajdid, perlu kepada pembaikan, pengislahan yang betul, satu bentuk pembaharuan yang betul, tajdid. Dari sinilah kita lihat, maka tak cukup dengan kita hanya mengikuti satu aliran saja. Contohnya kalau kita orang tarikat, kita kata tarikat je. Kalau kita orang sufi, sufi je. Kalau kita orang gerakan Islam yang memikirkan tentang fikrah, kefahaman yang syumul dan sebagainya, sekadar fikrah je, fikrah mantap, tapi hati kosong, hati keras, hati ada dunia dalamnya. Jadi kita dapat tak cukup, kita kena masuk kepada era yang disebutkan sebagai as-sabiqun. As-sabiqun ni maknanya era iaitu di mana orang yang mempelopori tajdid, melaksanakan tajdid. Jadi sebab itu pada malam ni saya nak sampaikan satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan mereka yang mempelopori tajdid ni, dialah merupakan rukun pertama dalam tarbiyah Islam, dalam kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam ni bukan lahir daripada orang yang hanya fokus pada satu aspek aja. Contohnya, dia seorang profesor dan mahir dalam satu bahagian, PhD sampai 10 PhD, tapi dia tidak memahami akan hakikat Sufism contohnya, tasawuf, tazkiyah nafs. Dia tidak memahami pula aspek-aspek dari sudut dakwah, mungkin di bahagian usuluddin, mungkin di bahagian hadis. Jadi dia kena memahami semua, barulah akan berlaku tajdid. Dia tidak boleh sekadar kita tahu satu, kita tarikat kita ni tarikat kita yang paling best sebagainya. Jadi insya-Allah. Jadi apabila kita memahami akan hakikat hadis Rasul ini, fi kulli qarnin min ummati sabiqun, setiap daripada generasi aku ini ada orang yang mempelopori. Ini mempelopori yang menjadikan pemimpin, yang mentajdidkan sesuatu, yang membina kekuatan kepada generasi tersebut. Maka Nabi menggambarkan kepada kita, la tazalu ta'ifah min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pun hadis Muslim, akan sentiasa ada daripada kalangan umat aku itu kelompok yang akan yuqatiluna ini maknanya dia berperang, alal haqq, di atas kebenaran, berperang dan dia menjaga kebenaran, zahirin, dia akan menang. Jadi Allah gambarkan dia akan menang. Jadi ini yang kita nak kena sebut ni. Pada hari ni jangan kita tengok macam kita ni lemah, macam kita lemah, macam kita lemah, macam kita miskin, macam kita kena zalim aja, kena zalim, kena kepung lah. Yang ini pengkhianat, yang sana pengkhianat. Jadi kita rasa lemah, tak ada apa-apa, rasa tak kuat. Sebenarnya Allah gambarkan taifah yang benar-benar berperang. Yuqatiluna 'alal haqq, yang berperang, maknanya yang bersungguh-sungguh berada di atas jalan kebenaran itu, maka mereka ini akan diberikan kemenangan, zahirina 'alal zahirin ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain juga Muslim, la yazalu ahlul gharb zahirina 'alal haqq hatta taqumus saah. Akan sentiasa ada ahlul gharb. Ahlul gharb ni ada banyaklah definisi ulama-ulama kita. Tapi apa yang digambarkan Ibnu Katsir, Allah Ibnu Katsir, dia kata al-gharb ni adalah orang-orang yang sedikit tapi yang kuat. Yang sedikit tapi yang kuat. Jadi Ibnu Katsir kata, dia ada orang banyak al-gharb dia, ada kata bangsa Arab, ada kata orang yang apa ni, orang yang berjuang, orang al-sunnah, macam-macam lah. Tapi saya nak ambil satu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata apa, itu orang yang mungkin dia tak ramai, sedikit, tapi kelompok yang ada kekuatan. Kelompok yang ada kekuatan, yang mana dia boleh bangkit, dia boleh membentuk satu arus yang baru. Ini maknanya ahlul gharb, ahlul gharbin, gharb. Jadi yang mana Allah kata zahirina 'alal haqq, orang yang ada kekuatan ini. Jadi siapa dia? Taifah tadi tu yang ada kekuatan. Bukan taifah ni kita namakan, persatuan saya Taifah Mansurah, kita register nama atas Taifah Mansurah, maka kitalah Taifah Mansurah. Bukan. Ataupun kita mengaku-ngaku je, sayalah Taifah Mansurah, sayalah firqah najiyah, sayalah orang yang akan ditolong Allah. Mengaku je, tapi kita tidak ada kekuatan, tidak ada proses, tidak ada tarbiyah, tidak ada dakwah, tidak ada perjuangan jihad di situ. Kita kata kita lah termasuk kelompok yang terbaik. Saya ni ulama paling ramai. Kumpulan saya ni ulama paling ramai, dia kata. Contohnya, tarikat saya ni tarikat paling awal sekali.
Tarikat saya ni paling ramai pengikut. Jadi kita kata kan, dari sudut bilangan, dari sudut kuantiti tadi, dari sudut orang ramai bersama kita, paling famous. Sedangkan kan, yang dimasukkan dengan orang yang akan zahirina alal haq tadi, kata Rasulullah SAW, ialah ahlul gharb. Ahlul gharb ni secara umumnya didefinisikan oleh Ibn Katsir. Dia kata apa? Ini manusia, golongan, kelompok yang ada kekuatan, yang ada kemampuan untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah, tarbiyah, jihad fi sabilillah, melakukan kerja-kerja tajdid. Jadi ini yang kita nak kena perhatikan. Jadi bukan sekadar cakap-cakap. Hari ini ramai persatuan Islam, ramai kan, persatuan penduduk Islam ramai, persatuan ahli qaryah masjid ramai, tapi adakah ada kekuatan? Ini yang kita nak kena tengok pada malam ni. Sebab kalau tak, kita tertipu, kita ingat kita dah kuat dah. Contoh kan, sekarang ni kan, kita dengar Israel akan kalah kalau masjid subuh penuh kan, subuh orang semayang penuh, Israel akan kalah. Israel akan kalah kan, kalau masjid subuh penuh macam Jumaat contoh. Maka kita pun buat kempen semayang Jumaat, semayang subuh. Bagus kempen tu. Kita kata baguslah dakwah untuk kita. Tetapi adakah itu sebenarnya? Kan? Itu kata yang cakap tu, perkataan tu, yang cakap tu bukan orang Islam pun, orang Yahudi yang cakap. Dia kata apa? Dia kata kita ni tak akan kalah selagi, tengoklah semayang subuh dia, semayang subuh tak penuh, macam itulah. Kalau tak silap, Golden Mile yang cakap tu, Perdana Menteri yang pertama Israel, dia sebut. Kalau tak silap, tak silap. Jadi bukanlah kita kata ada hadis Nabi kata kan, nak menang Palestin lawan Israel, kena penuhkan subuh dekat surau, kat masjid kan. Bukanlah kata-katanya begitu kan. Tapi nak sebut sini, itu salah satu tanda-tanda yang mungkin lah kan. Itu bukan daripada hadis Nabi. Jadi nak sebut sini, kita pun fokuslah kepada subuh kan. Maka jadi trend artis yang pergi. Bukan salah, hati bagus, artis pergi, bagus. Kita suka kempen macam itu. Cumanya adakah itu dia kekuatan? Bukan. Kekuatan yang pergi subuh tu, dia juga boleh pergi zuhur, dia juga boleh pergi asar, dia juga boleh pergi maghrib dan isyak berjamaah. Malahan dia boleh menghidupkan malam kan, tahajud berjamaah. Itu maknanya orang yang ada kekuatan. Bukan main cakap-cakap saya ni dah pergi masjid, pergi semayang semua cukup dah, okey dah, ramai kita bangga dengan ramainya orang pergi masjid sewaktu subuh kan. Ini adalah bangsa kita dan sebagainya. Jadi bukanlah saya bukan nak komen, nak saya setuju, saya sokong dakwah tersebut, tapi itu bukan ukuran kekuatan. Ukuran kekuatan bukan kita boleh melihat ramai orang ataupun sebagainya, tetapi kita melihat sejauh mana yang ramai itu benar-benar berada dalam proses tarbiyah. Bagaimana dulu Nabi SAW memproses sahabat-sahabat dia, sehingga melahirkan orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Ubaidah radhiyallahu an. Lahir orang begitu. Dan lahir kekuatan macam mana yang berlaku di Palestin kepada mereka yang sedang berperang dengan Israel sekarang ni, Hamas, dan juga seangkatan dengannya yang telah melalui tarbiyah yang mantap. Kita nak sebut mantap lah banding kita kan. Kita ni jauh baik. Sebab itulah di gambar sini, ya la yazalu ahlul gharb. Jadi akan sentiasa ada di kalangan kamu ini, di kalangan umat aku ini, ahlul gharbi, iaitu di kalangan orang beriman yang ada kekuatan. Ini kita tengok kekuatan. Dari sini kita lihat bagaimana Allah Taala menggambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita perlu berada dalam keadaan berjamaah, bersama-sama, ukhuwah, tak boleh seorang-seorang. Sebab tarbiyah tak boleh berjalan seorang-seorang, dakwah tak boleh jalan seorang-seorang, jihad lagilah tak boleh berjalan seorang-seorang. Kalau kita buat seorang-seorang, tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Tak boleh sampai. Jadi sebab tu kita nak kena buat secara bersama-sama. Bagaimana digambarkan oleh banyaklah hadis-hadis, saya tak nak baca berkenaan dengan jamaah, cuma saya sebut sini bagaimana Allah SWT menggambarkan kehidupan orang-orang yang beriman itu, mereka mesti duduk di dalam tarbiyah. Kita nak menjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad.
yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, maknanya sampai peringkat dia berkorban, korban masa, korban pemikiran dia, korban fizikal dia, korban jiwa dia, korban nyawa dia, korban harta dia. Ada manusia may yashri nafsahu batigha'a mardatillah, iaitu mereka berkorban untuk mendapatkan redha Allah semata-mata. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Jadi kita nak jadi yang itulah. Baik, untuk itu maka kita hendaklah memahami bahawa kita perlu berada dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah. Dan tarbiyah ini rukun yang pertama ialah murabbi misali. Mesti ada murabbi misali. Jadi saya nak cerita kat sini tentang mungkin karakteristik murabbi ni, profil yang pertama, supaya kita boleh berada bersama dengan murabbi. Murabbi pula mesti murabbi yang al-haq, yang benar. Murabbi yang benar. Murabbi ini macam-macam jenis. Malah ada rancangan TV, kalau tak silap saya, murabbi nama dia. Jadi kadang-kadang dia jadi entertainment pula, murabbi ni. Dia jadi macam, kalian nampak murabbi ni apa? Murabbi ni macam penceramah. Bukan, murabbi bukan penceramah. Murabbi dari sifat-sifat dia yang tertentu. Dan ini juga termasuk juga, kalau kita tengok dalam tarbiyah ni, bukan sahaja dia merupakan orang yang mendidik kita, membawa cahaya kepada hidup kita, tapi dia juga orang yang akan membawa kepada kekuatan. Jadi sebab tu murabbi ni ada 4 sifat yang besar. Yang pertama sekali, dia sebagai seorang ayah ataupun ibu, murabbiyah tadi, iaitu dalam bahagian kasih sayang, concern, prihatin. Yang kedua, sebagai seorang mu'alim, seorang yang ada ilmu, yang mengajar, yang ada alim, ada ilmu. Yang ketiga, seorang syekh yang menyentuh hatinya, yang membina kekuatan jiwanya, membina kekuatan kita kata rohnya, membina tazkiyatun nafs dan sebagainya. Dan yang keempat, sebagai seorang komandan dalam jihad. Dia ada disiplin, dia boleh arah, dia boleh suruh kita, kamu tak buat macam ni, indibat, dia melanggar disiplin, maka kamu ni dihukum. Kemudian dia menyusun, dia ada strategi. Jadi sebab tu kita nak kena tengok sifat-sifat murabbi ni, dia bukan hanya sekadar sebagai untuk kita nak dapat ilmu je. Ilmu tu bukan murabbi, itu panggil muallim. Muallim ni maknanya orang yang mengajar, orang yang ada ilmu, lah. Muallim ni orang yang ada ilmu mengajar. Baik, jadi kita akan tengok sikit sebanyak. Yang pertama, supaya kita melihat diri kita. Mudah-mudahan kita boleh menjadi orang yang menjadi sebegitu, mencontohi kita kata sifat-sifat murabbi yang sebenar, yang telah ditulis, yang digariskan oleh ulama-ulama, termasuklah ulama-ulama muhakkikin. Jadi sebab tu saya sebut kat sini, saya sebut kat sini contohnya, ramai di kalangan kita yang terperangkap dengan bai'ah. Contohnya bai'ah ni sampai tak boleh nak jumpa orang lain, tak boleh nak buat orang lain contohnya. Jadi sebenarnya murabbi ni dia ada dia punya karakter sendiri. Kalau tak bai'ah pun terperangkap dengan sesuatu yang menyebabkan kita ni terhalang. Sedangkan Islam tu terlalu luas. Dalam keadaan hari ini, ramai sebenarnya yang tidak mempunyai sifat-sifat sebagai seorang murabbi yang hakiki. Kalau istilah orang tasawuf, kadang-kadang disebut sebagai mursyid. Mursyid ni pula kadang-kadang namanya, orang tu dipanggil sebagai mursyid, tapi dia tidak punya karakteristik sebagai mursyid. Mursyid ni pula disebut mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna, dan juga mursyid yang biasa. Jadi kita tengok sini ada macam-macam lah istilah. Jadi apa pun istilah yang digunakan tu tak apa, tapi kita nak kena pastikan sifat-sifatnya. Jadi ini adalah hasil daripada apa yang saya sebut nama-nama tadi, para alim yang saya sempat bersama dengan mereka. Alhamdulillah mereka semua telah melalui tarbiyah. Kerana orang yang telah melalui tarbiyah yang boleh memberi tarbiyah. Tarbiyah ni bukan belajar pergi ke universiti, itu bukan tarbiyah yang sebenar, yang hakiki. Itu tarbiyah sekular. Sebab apa? Kita belajar tentang Islam, kita tak belajar tentang sains. Fokus kat Islam, hafal Quran, tapi basic sains pun tak tahu. Pakar tentang hadis, tapi pengurusan tak tahu. Bab manajemen tak tahu langsung. Pakar tentang syariah, tetapi bab ekonomi dia tak tahu. Akhirnya dia boleh timur riba. Kenapa timur riba? Sebab riba tu dia boleh ambil. Dia boleh ambil riba. Dia takkan nak tolak pula. Kalau dia tolak, maknanya dia berdosa.
dia pun kata nak kena terima. Kenapa? Dia ada hujah-hujah, dia buat hujah-hujah sesuai dengan dia. Jadi dia belajar syariah, dia tak belajar ekonomi. Dia tak faham hakikat ekonomi. Dia tak faham hakikat sistem yang ada hari ini. Sistem yang disebut sebagai sistem liberal kapitalis kalau kat Malaysia. Sistem kapitalis, sosialis, sistem-sistem yang ada pada hari ini kan, dia tak faham. Dia cuma belajar tentang syariah je, hukum-hukum, kawaid fiqhiyah, usul fiqh. Dia belajar-belajar benda tu kan. Tapi realitinya realiti zaman Nabi dulu, zaman sultan-sultan dahulu kan. Jadi bukan realiti sekarang yang mana mulkan jabariyah, tak faham. Jadi dia tak faham sains. DNA itu apa DNA? Dia tak faham DNA itu. Dia tak faham mRNA kan. Nanoteknologi dia tak faham. Jadi ustaz-ustaz kita nak bagi fatwa macam mana dia tak faham. Jadi dia kena sebab tu kita kata sekular. Kenapa? Kita faham Islam, tak faham sains. Faham sains pula tak faham Islam. Faham sains, faham DNA lah, biologi lah, microbiologi lah kan, tentang chemical lah, tentang nuklear, tentang fizik dan sebagainya. Tapi agama pula kan, benda yang basic dalam fardu ain pula dia tak tahu kan. Contohnya kan, halalan thayyibah. Apa maksud halalan thayyibah kan? Contohnya apa maksud nafsu amarah bisu. Apa benda nafsu lawamah, tak faham pula. Tak faham pula. Jadi ada yang faham ni itu sekular, dia terpisah-pisah. Jadi kita dah duduk dalam sistem sekular. Sebab tu kita nak kena faham, orang yang pergi sekolah agama, madrasah, tak semestinya dia hebat semuanya. Sebab dah sekular. Belajar Islam tapi tak belajar sains, tak tahu matematik, tak pandai. Dia boleh tipu kita macam tu je. Dia boleh tipu kita macam tu. Dia ambil duit kertas. Saya tengah cari duit kertas, tak ada. Dia ambil duit kertas kan, ini duit. Dia ambil, dia guna. Inilah bagus, ni lah pakai legal tender kan, satu yang boleh digunakan. Sedangkan itu fiat money. Fiat money pun tak tahu, tak faham fiat money. Yang dia tahu boleh guna je. Dia boleh beli goreng pisang, pisang goreng. Dia kata halal lah beli pisang goreng, ni duit lah. Padahal tak tahu yang riba itu riba, tak tahu tu riba contohnya. Yang tahu pula itu tak tahu, yang tahu pula ekonomi tak tahu pula bahagian syariah, bahagian usul fiqh, bahagian tak. Jadi pendidikan yang kita terima ni sekular, terpisah-pisah. Hak dunia pula, akhirat tak faham pula. Jadi janganlah kita sombong dengan kita kata murid-murid kita, aku saja yang paling pandai, kamu boleh dapat daripada aku saja. Tak boleh dah, tak terima. Kemudian bahagian tarikat pula, tarikat rasa tarikat dia yang terbaik. Semua orang panggil tarikat dia terbaik. Jadi akhirnya kita berpecah-pecah sebab tarikat berbeza-beza. Kita tak faham dia antara maksud din dengan maksud syariah. Din apa? Apa maksud din? Hakikat din. Kalau translate agama kan, apa hakikat din? Apa maksud syariah? Ini ada pula orang yang tak faham yang ni. Akhirnya semua salah belaka. Kenapa? Bid'ah. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Yang ni sesat. Dia tak faham syariah. Dia tak faham din. Din ni satu kan, yang sistem. Syariah ni pula hukum-hukum, hakam. Dalam syariah tu pula ada pandangan berbeza pandangan. Mazhab beza mazhab contohnya dalam syariah. Jadi kalau dia tak sama pandangan dengan mazhab Syafi'i, tak semestinya dia salah. Mungkin dia mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi bila kita nak paksa orang ikut pandangan kita je, kita betul hak lain semua bid'ah belaka, sampai dia kutuk Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i ni? Sampai macam tu kan. Jadi maknanya dia tak faham lah hakikat din dan syariah. Tak faham. Yang dia faham hadis saja. Itu pun hadis dia faham literal meaning je. Dah dapat PhD dah. Jadi sebab tu kita jangan sombong. Jangan kita sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Kita kena rendahkan diri kita kepada Al-Quran, hadis dan sesama ulama-ulama, orang alim-alim yang ramai. Cumanya pada hari ini saya nak cerita berkenaan dengan dari sudut murabbi tadi. Antara sifat-sifat penting seorang murabbi, ini saya gabungkan nota-nota ataupun kefahaman pembacaan saya yang telah dah lama lah, sejak lebih daripada 30 tahun, lebih 40 tahun dah kan. Yang pertama sekali ialah insya-Allah murabi itu mestilah kita mula daripada muallim dulu. Sifat dia sebagai muallim. Jadi kita nak tengok seseorang ini
Murabbi ni dia seorang yang muallim ni, seorang yang ada ilmu, memiliki ilmu. Jadi murabbi ni mesti ada ilmu. Tak boleh dia dapat daripada mimpi, tak boleh. Tak kira. Daripada mimpi tak kira. Dia mesti ilmu yang betul, ilmu yang benar, bukan daripada benda yang magic-magic, bukan. Dia mesti belajar. Mesti ada ilmu yang asas. Mungkin juga ilmu tu ilmu min ladunna ilma, ilmu laduni, maksudnya Allah ajar, boleh. Tapi dia mesti ada ilmu syarak. Kena belajar juga basic. Kena belajar juga benda-benda basic, benda yang bukan daripada alam yang lain, daripada alam ini nyata ni. Sebab ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muallim itu, seorang murabbi itu mesti ada ilmu. Ilmu itu ya ilmu yang mengikut sunnah. Sunnah ni maknanya mesti dia belajar. Mesti dia belajar daripada guru-guru. Mesti ada guru. Tak boleh dia pandai-pandai dia saja. Kan ada orang yang dia berikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun kena ada guru juga. Mesti ada guru. Kan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada guru. Siapa guru Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Itu guru dia, kan? Murabbi dia yang menjadi pembimbing dia, itu khas untuk Nabi, khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama mesti ada ilmu. Muallim ni mesti, orang muallim ni maknanya mesti ada ilmu, dia belajar. Kalau tak belajar banyak pun belajar sikit. Mesti ada ilmu basic. Bab wajib, hukum, bab hukum sikit-sikit. Basic lah muallim tadi. Dan ilmu yang dikuasainya itu adalah merupakan ilmu yang lahir juga daripada proses tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah, proses yang mendidik, bukannya sekadar ilmu akademik saja. Contohnya dia belajar daripada universiti, tapi dia tak belajar tentang, kita sebut tadi kan, belajar di universiti ini dia sekular. Banyak yang sekular lah, banyak yang sekular, ada juga yang tak sekular, tapi majoriti sekular. Jadi bila sekular ni dia bercampur-campur lah dengan ilmu yang batil, ilmu yang tidak mentauhidkan Allah. Sebab tu dia boleh jadi ustaz, dia boleh jadi mufti, dia boleh jadi qadi, dia boleh terima, dia boleh tinggal maksiat, boleh terima, malahan dia kata tak apa salahnya, macam tu. Jangan tipu. Jadi maknanya dia mesti ada ilmu yang lahir daripada tarbiyah juga. Tarbiyah daripada guru-guru lah, daripada guru-guru. Jadi guru-guru ni mesti, guru tu pula dia ada guru juga, macam itu. Kalau zaman dulu ada talaki. Jadi guru-guru ni pula mesti ada basic syariah. Basic lah syariah ni, ilmu syariah. Paling kurang mazhab tu dia kena tahulah, contohnya, kan. Jadi ilmu tu harus dikuasai oleh seorang murabbi, meliputi beberapa cabang ilmu yang asas, yang membawa maksud Islam yang dipaham tu Islam yang syamil, kamil dan seimbang, tawazun. Jadi sehingga menyebabkan dia itu mempunyai kefahaman Islam yang menyeluruh. Dia bukan faham Islam ni sekadar semayang aja. Jadi Islam ni semayang aja. Jadi apa-apa cakap semayang. Semayang penting, tapi bukan hanya semayang aja. Ada lain lagi. Ada lagi, bukan semayang. Ada sebelum semayang tu ada syahadah. Kena faham syahadah dulu. Sebelum kita faham semayang, kita kena faham syahadah. Syahadah ni apa? Syahadah ni adalah janji, penyaksian kita, janji kita, bai'ah kita dengan Allah. Syahadah ni penyaksian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadah ni ada rukun, ada rukun-rukun syahadah. Macam sembahyang ada rukun-rukun sembahyang. Jadi kita duk tengok pasal sembahyang, terlupa syahadah, sehingga akhirnya kita sembahyang tapi kita boleh menyokong sistem kufur. Kita sembahyang, kita rasa dah bagus dah, sempurna dah, tapi kita reda dengan masjid yang dibuat dengan riba. Kita reda masjid dibuat oleh riba. Kita semayang, tapi kita semayang tak kenal Allah, tidak ada makrifat pada Allah. Dia semayang ni, tengok semayang. Semayang. Kita semayang, kita baca, kita beramal. Sebab tu hari ni amal pun nak kena faham, kan. Amal ni kadang-kadang kita cakap ada doa-doa, kan. Hari ni banyak. Kadang-kadang kita nampak dekat Google ke, dekat YouTube ke mana, ustaz-ustaz kita mengajar doa. Baca doa ni mustajab, baca doa ni mustajab, baca doa ni mustajab. Sedangkan tidak diajar bagaimana hakikat dan kaifiat doa, asas doa yang sebenar. Apa asas doa? Doa ni ibadah. Tapi apa asasnya? Asasnya mesti akidah. Mesti akidah. Jadi kita setakat ambil satu je, sehingga kita kata bacalah doa ni pasti jadi kaya.
Allah bagi rezeki. Kita pun baca. Akhirnya bersandar kita bukan pada Allah, bersandar pada doa, bersandar pada amal. Boleh ke kita bersandar pada amal? Boleh ke kita bersandar pada amal? Tak boleh. Kita kena bersandar pada Allah. Doa ni doa lah, minta ke Allah. Tapi oleh kerana kita tak faham, akidah kita tak jelas. Rukun yang pertama, syahadah, kita tak faham. Rukun syahadah kita tak faham. Jadi kita dah belajar dah sampai PhD. Tapi tanya, rukun syahadah apa? Tak tahu rukun syahadah. Apa rukun syahadah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah dia. Apa benda dia? Aku naik saksi tidak ada ilah Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi tidak ada Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Itu makna syahadah. Apa rukun syahadah? Jadi bab syahadah pun tak lepas. Kemudian apa dia punya perkara yang membatalkan syahadah? Itu pun tak lepas. Contohnya kan, apa perkara yang merosakkan syahadah? Dia tak batal tapi rosak. Syahadah tak batal tapi rosak. Ada perkara yang membatalkan syahadah, ada perkara yang merosakkan syahadah, ada perkara yang jadi rukun syahadah. Itu contoh ni bab syahadah aja. Banyak lagi dalam syahadah ni. Tapi yang dia tahu sembahyang aja, sembahyang. Dia ajak sembahyang. Dia tengok orang tak sembahyang. Orang tak sembahyang sebab orang tak faham syahadah. Tak faham. Kenapa tak faham syahadah? Sebab imannya lemah, tak ada ilmu. Malahan mereka ni dalam keadaan yang hanya mengikuti nafsu. Jadi sembahyang pun ikut nafsu. Contohnya. Jadi ilmu ni dia kena ilmu yang memahami Islam secara syamil, secara menyeluruh, secara kamil, yang sempurna. Malahan tawazun, bersifat seimbang. Dia mesti ada salafiyah. Contohnya ada salafiyah. Salafiyah ni bukanlah maknanya Wahabi tu. Dia mengaku dia salafi. Maksud salafiyah ni ialah orang yang nak kembalikan dirinya mengikut sumber yang sahih, sumber yang benar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada para sahabatnya dan sampai ulama-ulama yang mengikutnya. Pengikut-pengikutnya tadi, tabi'in dan sebagainya sampai ke guru-guru kita. Jadi salafi ni yang nak kembali kepada salafus salih, golongan salafus salih 300 tahun yang awal contohnya. Bukanlah golongan salafi ni membida'ahkan orang tu salafi, bukan. Membida'ahkan orang tu tak panggil salafi, dia panggil lain. Situ. Tapi dia mengaku salafi, olok-oloknya. Tapi dia tak faham sampai peringkat dia mengecam ataupun merendahkan ulama-ulama mazhab. Sampai dia kata Rasulullah SAW ikut mazhab mana? Kamu ikut mazhab Syafi'i, Rasulullah ikut mazhab mana? Dia boleh main-mainkan pula. Sedangkan mazhab tu ada hikmah dia, ada metodologi dia dan sebagainya. Jadi kita lihat hari ini, satu pertama contoh salafi, sumber mesti sumber daripada salafus soleh. Bukan maknanya kita membida'ahkan orang, tapi salafus soleh sumber mesti sahih. Kemudian mesti bersifat sufi. Sufi ni contohnya dalam mesti membersihkan hati kita. Sufi ni tasawuf, mesti ada sifat-sifat sufi, tasawuf, membersihkan diri kita. Tapi tasawuf bukan tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Contohnya tasawuf yang tidak diikat dengan salafiyah tadi. Mesti ada tasawuf yang ada salafiyah. Contohnya ada asasnya, ada akar ni, ada dia punya apa dia panggil tadi sebagai ikatan dia, sanad dia. Macam tu. Kemudian sufi, ada orang dia kata dia salafi tapi dia tak tengok pembacaan jiwa, tak kisah. Nak cakap melepas cakap dia, bukan dikira perkataan dia tu. Namanya PhD, cakap lepas saja. Lepas cakap. Tak ada langsung adab dan akhlak. Sebab sufi ni dia pentingkan akhlak, adab. Contohnya. Kemudian tarikat, mesti ada tarik. Mesti jalan macam mana? Tarikat juga, tarikat yang tak boleh lari daripada salafi juga. Tarikat yang mesti tarikat ni yang tidak ada dalamnya khurafat. Dapat daripada mimpi. Saya mimpi sekian-sekian nak kena amal. Dapat daripada mimpi. Sedangkan tengok-tengok bukan daripada Quran pun, daripada sunnah, lari contohnya. Jadi ini antara benda tarikat. Jadi ada salafiyah, ada sufiyah ataupun sufism, ada tariqah contohnya. Kemudian ada juga dalam bentuk Islam, dalam bentuk kita kata masyarakat, Islam dalam bentuk ekonomi, Islam ni kan menyeluruh. Baik. Jadi memiliki ilmu yang contoh seperti yang pertama sekali, ilmu yang mesti ada kepada seorang murabbi. Kita nak jadi murabbi ni lah sama-sama kita pelan-pelan lah kita kena murabbi juga kan. Ilmu syarak. Yang pertama ilmu syarak.
Jadi salah satu daripada tujuan tarbiyah ini ialah melahirkan orang yang boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Jadi sebab itulah mesti ada ilmu syarak. Ilmu syarak ni, ilmu syar'i, ilmu syariat. Mesti ada ilmu syariat. Jadi seorang sufi itu mesti ada ilmu syariat, yang mana dengan ilmu syariat itu dia akan memimpin mutarabbi dia, anak didik dia. Orang yang dididik itu dia akan dipimpin kepada satu ibadah yang benar. Macam itu. Mesti ada. Tak semestilah dia pakar dalam bidang syariah, PhD dalam syariah, tak semesti. Tapi cukuplah ilmu syarak yang dimiliki oleh seorang murabbi itu, mampu dia membaca, boleh baca, dia ada belajarlah tentang asas-asas fardu ain, dia boleh membahas. Dia boleh membahaslah hukum-hukum tadi sedikit sebanyak, dan boleh mempersiapkan maudhu' syarak. Perkara yang sangkut paut dengan syarak, dia boleh faham hukum-hukumnya, dia boleh faham dari sudut kawaid fiqhiyah contohnya, kaedah-kaedah fiqhiyah, serta memiliki ilmu asas yang membolehkan dia untuk mengembangkan potensi syaraknya dengan semangat untuk belajar. Jadi sebab tu dia kena faham. Jadi yang pertama, ilmu syarak ini adalah ilmu yang mesti, syarak ni termasuk kepada 4 kategori. Yang pertama sekali lah ilmu syariat, yang kita kata fardu ain hari ni, yang kita belajar ibadah dan sebagainya, dan sembahyang, puasa dan sebagainya lah. Ilmu syariat yang memandu kita, yang ada mazhab-mazhab tu syariat. Yang kedua contohnya ilmu tarikat. Dia mesti faham juga macam mana nak berjalan menuju kepada Allah, memproses diri dia menjadi seorang yang soleh. Di tarikat ni sebut tarbiyah. Macam mana nak tarbiyah diri dia, nak islah diri dia. Dari sudut akidahnya, dari sudut hatinya, dari sudut fizikalnya dan sebagainya. Saya ni sebenarnya dekat parking lot tu ada ramai orang ikut datang belakang kiri kanan, berhenti semua. Jadi kadang-kadang terganggu sikit. Jadi lepas tu ilmu syariat. Yang pertama, syariat dia asas lah. Kalau setengah-setengah negeri dah ada dah ilmu syariat basic-basic kalau diikut betul-betul. Contohnya Johor dia ada sekolah agamanya, contohnya. Kemudian ada kafahnya, ada fardu ainnya dan sebagainya. Kemudian juga ilmu tarikat tarbiyah, proses. Tarikat ni mesti ada murabbi, mesti ada guru dia lah, mesti ada guru. Tarikat dia mesti ada tarikat. Tarikat ni pula ada banyak. Naqsabandiyah, tarikat Ahmadiyah, Al-Qadiriyah, Syaziliyah, Syatariyah dan sebagainya. Banyaklah tarikat-tarikat ni. Tarikat pun tarikat yang muktabar, tarikat yang muktabar. Bukan tarikat-tarikat yang tidak ada asas. Jadi kena tarikat tu muktabar. Jadi maknanya tarikat ni kena ada juga. Jadi orang harakah ni, orang gerakan Islam ni, banyaknya dia tak ada pengisian tarikat contohnya. Jadi banyak yang ilmu je. Kemudian dia mesti ada dari sudut hakikat. Untuk dari sudut hakikat pula, bagaimana dari sudut hakikat? Contohnya, bagaimana dia nak membersihkan hati dia sehingga kan dia memahami akan makna-makna yang tersirat, atau hakikat yang tersirat. Dia kena faham juga. Kena faham tentang hakikat. Contohnya hakikat solat macam mana. Hakikat solat ni apa? Hakikat puasa apa contohnya. Jadi dia faham hakikat mengenal Allah Dan yang kemudian ilmu nak makrifat. Makrifat ni tujuannya akhirlah untuk nak mentauhidkan Allah. Tujuan makrifat kita kenal Allah ni menuju kepada muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, dalam 4 perkara ni contohnya, maka kita kena seimbang. Jadi contoh seimbang ni saya nak ceritakan sini sebagai realiti kan, untuk kita memahami akan hakikat kita nak mendidik orang atau kita nak mengikuti seorang murabbi. Yang pertama tentang tarikat, contoh tadi. Syariat kita fahamlah. Syariat ni maknanya dia ada siasah syariah. Siasah ni maknanya tentang pengurusan, kepimpinan dan sebagainya. Ilmu tentang kawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Syariat tu yang kita belajar banyak syariat lah. Baik. Kemudian tarikat. Tarikat ni pula dah mula dikacau. Tarikat ni pula kita kena faham. Sehebat-hebat tarikat kita ni, kita kata kita ni tarikat kita paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin saya sebentar. Bismillah. Bismillah.
Sehebat-hebat tarikat kita ni, dia orang ni tarikat kan, tarikat. Sehebat-hebat tarikat kita ni, jangan sampai melanggar syariat. Apa maksud melanggar syariat? Contoh, menghalang pula kita nak bekerjasama, nak bersama dengan orang lain, ataupun nak melaksanakan siasah-siasah lain contohnya, ataupun menghalang kita nak membina kekuatan ummah. Kita larang pula anak murid kita, anak buah kita untuk mendapatkan ilmu daripada orang-orang yang alim, yang bukan daripada tarikat kita, yang ada ilmu yang lebih baik bahagian yang lain. Jadi bahagian tarikat tu kita pandailah, kita baguslah, tapi kita halang pula orang nak berjumpa dengan seorang guru ni yang bahagian, contohnya dia pakar bahagian harakiyah, bahagian gerakan Islam. Dia halang pula, tak bagi pula kan, tak bagi pula. Jadi kita nak tengok kat sini bagaimana keadaan yang ada ni. Kadang-kadang kita larang pula, tak boleh. Saya dengar ramai juga kita jangan ikut Ustaz Nur Azman tu, dia kata. Kenapa? Sebab dia tu kan, apa-apa macam saya sebutlah kan. Jadi padahal dia sendiri tak ada ilmu yang ada pada orang lain tu. Contohnya ilmu tajdid kan. Ilmu tajdid ni ilmu memahami waqi'. Kita akan tengok sekejap lagi waqi'. Jadi tarikat ni, jangan sampai sehebat-hebat tarikat kita ni, saya tidak menyalahkan mana-mana tarikat. Mana tarikat ni ikutlah masing-masing, dia ada susul galurnya, masing-masing ada dia punya sanad dia, masing-masing ada dia punya ikatan-ikatan dengan tuan-tuan guru mereka, sampailah ada yang bahagian sampai ke sana Abu Bakar As-Siddiq, ada yang sampai sana Osman, sana Omar, ada yang sampai sana Ali, ada yang sampai macam-macam lah sahabat-sahabat kita ni kan. Mereka berdakwah dan teruslah. Jadi jangan sampai menghalang kita membina kekuatan. Jadi sehebat-hebat tarikat kita pun jangan sampai menghalang kita bersatu padu dengan tarikat lain, dengan orang lain contohnya, dan membina kekuatan melalui jihad dakwah dan tarbiyah sunnah kan. Jihad dakwah dan tarbiyah ni sunnah, kena buat. Jangan kita kata kita nak kena bersihkan diri saja, tapi lepas tu bahagian nak bina sistem sebagainya kita larang, tak boleh. Jadi maknanya kita bina hati kita bersih, zikir kita dekat dengan Allah, tapi makan riba tak apa, contohnya macam itu. Kita redha dengan riba pula, tu dah tak boleh lah. Dah tak boleh lah contoh. Jadi maknanya tarikat ini adalah merupakan suatu yang baik kan? Tetapi kita mesti ikat dengan kesyumulan Islam, kesempurnaan Islam. Kita kena ikat pula dengan perjuangan Islam. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi, dia ada tarikat dia kan. Sultan Al-Fatih ada tarikat dia. Mana tarikat dia ada dia punya guru dia jadi sebab tu murabi ni mesti salah satunya dia bersifat sebagai syekh yang membimbing dia, hatinya, membina tazkiyah nafs dia, membina kekuatan akidahnya dan sebagainya. Jadi membina Islam yang menyeluruh. Maknanya tarikat tu jangan sampai kita membina ibadah semata-mata, membina hubungan kita dengan Allah, suluk menuju kepada Allah, tetapi kita tidak membina kekuatan Islam, sistem Islam. Sedangkan Allah perintah kita membina sistem Islam. Apa dalil membina sistem Islam? Allah menggambarkan tentang bila nak cipta Adam, dia nak menjadikan khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah. Khalifah ni apa? Bukan khalifah tu hanya sekadar pemerintah. Khalifah ni dia membawa sistem Islam. Allah cerita pula dalam ayat yang lain, inna din indallah al-Islam. Ini agama yang diterima, hidup yang diterima ialah Islam. Contohnya lah. Jadi sebab itu nak gambarkan sini, tarikat sepatutnya membina kekuatan untuk menegakkan sistem Islam. Jadi sebab tu kalau ada tarikat hanya kisah untuk bersuluk semata-mata, itulah dia, tak terfikir pun untuk sebarkan dakwah, membina kekuatan ummah dan sebagainya, maka dia tidak mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ni kita ni nak jadi as-sabiqun, nak menjadi orang yang mempelopori tajdid, kita mesti bersama-sama. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita kena gabung semua. Saya kenal dengan ramai sahabat-sahabat kita yang tarikat ini, Ahmadiyahnya ada, Syaziliyahnya ada, Naqsabandi dan sebagainya, semua ada. Jadi kita tak apa kan bagian tarikat ni, tapi kita kena pastikan tarikat itu mestilah
untuk membina Islam, masuk Islam secara menyeluruh. Allah firman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Maknanya kita kena bina sistem. Sebab tu Allah gambarkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena membina, kan, mempersiapkan diri kamu dengan kekuatan yang mana kekuatan itu, kan, dengan semampu yang boleh. Mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Dengan kuda-kuda, dengan kelengkapan-kelengkapan yang menggerunkan musuh. Maknanya Allah perintah buat, bina kekuatan. Bukan Allah perintah kita sekadar zikir saja. Jadi maknanya tarikat tadi, setinggi-tinggi tarikat, jangan sampai menghalang penyatuan ummah. Jangan sampai menghalang pembinaan kekuatan ummah. Kita kena bersama-sama. Sebab tu kita kena buat networking, jaringan antara tarikat-tarikat dan juga antara gerakan Islam dan tarikat kena bergabung untuk membina satu kekuatan supaya kita boleh Allah berikan kemenangan kepada kita, kan? Baik. Yang kedua, contohnya dari sudut makrifat pula. Orang yang cakap pasal hakikat makrifat ni, setinggi-tinggi pun makrifat kepada kita, kita kata saya dah kenal Allah lah, dah sampai husul, dah sampai jadi orang wasilin, orang yang sampai kepada Allah, bukan lagi mukarrabin, wasilin. Maknanya saya dah kenal Allah sampai pada Allah. Hati kita dah bersih sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah sehingga kita yakin dengan kekuasaan Allah, bahawa tidak la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu pun daya, tidak ada satu pun upaya, melainkan semuanya daripada Allah. Contoh, kita sampai peringkat wasilin, dah jadi orang yang sampai pada Allah, bukan lagi mukarrabin, bukan lagi orang yang dekat dengan Allah, orang yang wasilin. Jadi mari kita memproses diri kita daripada tarikat tadi mencapai hakikat kehidupan, hakikat sebagainya tadi, hakikat kuasa Allah dan sebagainya, kemudian sampai kepada makrifat. Jadi orang yang tak faham ni, dia sampai makrifat, dia ingat dia tak payah sembahyang dah. Tok guru kita ni kata murabbi ni, dia sampai makrifat, sampai peringkat tak payah sembahyang. Sembahyang bukan niat je. Tak apa, kita dah kenal Allah, kita dah dekat dengan Allah, tak apa, tak payah sembahyang. Jadi kalau kita tak payah sembahyang tu, tak ikut syariat ni, tak ada. Dia kata syariat ni rendah, kita makrifat dah tinggi sekali ni. Dah hakikat makrifat dah tinggi ni, syariat ni rendah, dia tak payah buat benda syariat. Jadi kalau kita tak buat benda syariat, kita ikut siapa? Siapa rasul kita? Siapa nabi kita kalau kita tak ikut syariat? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dah membawa syariat ni. Ini syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maksud dia. Itu rukun dia, kan? Rukun dia mengambil syariat, tak boleh tinggal. Sebab itulah orang yang telah kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, dah makrifat yakiniyah, yang sampai peringkat yakin, sampai peringkat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dengan mendapat kekuatan yang sebenar tadi, maka dialah yang paling kuat sekali beramal dengan syariat. Orang yang kenal Allah, maka dia bukan lagi jauh daripada syariat. Walaupun dia kata syariat ni ilmu rendah, dia paling tinggi, dia kata gitu, kan. Tapi syariat ni mesti dibuat. Kenapa? Kita ni, kan, kita ni pengikut Rasulullah, kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Orang makrifat ni kena lagi kuat semayang. Orang kenal Allah, lagi kenal Allah, lagi kuat solat. Lagi kenal Allah, lagi kuat zikir. Lagi kenal Allah, lagi kuat baca Quran. Lagi kenal Allah, lagi kuat berdakwah. Lagi kenal Allah, lagi kuat dia mentarbiah orang. Lagi kenal Allah, lebih kuat dia berjihad fi sabilillah. Itu sepatutnya. Apa dalilnya? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhir ayat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta pada Allah, sayang pada Allah, dekat dengan Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikut aku. Aku ni siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata saya ni dah kenal Allah, dah sampai hakikat, dah sampai makrifat Allah dah ni, tapi tak nak ikut syariat, maknanya kita sesat. Kita sesat lah. Kalau kita tak ikut syariat, kita nak ikut siapa? Nak ikut iblis, nak ikut syaitan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah Rasul kita. Gitu, kan. Jadi tu murabi ni dia mesti faham
Jangan sampai kita tenggelam dengan amalan hakikat, tenggelam dengan amalan makrifat, tenggelam dengan amalan tarikat, tapi kita menjauhkan daripada syariat, menjauhkan daripada dakwah, menjauhkan daripada mendidik orang, mentarbiah orang, menjauhkan diri daripada membina kekuatan. Allah perintah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah perintahkan kita supaya membina kekuatan. An inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kau manusia ni, kita ni Adam, anak Adam, supaya kita ni dapat menjadi khalifah, membina sistem Allah. Dan Allah kata apa? Jangan ambil hal lain. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan hak dan batil. Bahagian tasawuf, kita Islam. Bahagian tarikat, kita Islam. Zikir, kita Islam. Tapi bahagian sistem, riba, sistem liberal, sistem sekular, sistem yang menyesatkan kita, anak-anak rosak akidahnya, murtad, kita tak kisah. Tak kisah. Jadi ini semua adalah merupakan benda-benda yang perlu kita tengok semula. Sebab Allah perintahkan kita tajdid. Allah perintahkan kita tajdid. Kita bukan hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah lepas. Kita bukan duduk zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin dah lepas. Kita bukan duduk di zaman Mulkan Aqda, kerajaan-kerajaan yang kita kata Islam. Adanya Umayyah, adanya Abbasiyah, adanya sampai Osmaniyah. Dah tak ada. Kerajaan Mulkan Aqdan pun dah tak ada. Kita duduk di zaman Mulkan Jabbariyan, kerajaan diktator yang nak menyesat dan mengkafirkan kita. Jadi janganlah kita fikir kita masih zaman tu, pergi fokus pada pembersihan jiwa je. Pembersihan jiwa yang membina kekuatan dakwah, tarbiyah dan jihad. Barulah dia jadi ilmu, jadi syamil dan kamil. Ini yang kita nak kena gabung. Sebab tu kena gabung. Kita nak kena gabung. Tak boleh kita hanya pandang faham bagaimana yang kita nak tadi. Allah firman dalam Al-Quran, Qul ati'ullaha wa rasul. Qul ati'ullaha wa rasul. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul. Jadi kita kena ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi apa? Nabi pergi berjuang. Nabi membina sistem ekonomi. Tak boleh nak ikut sistem riba, kena ikut sistem ekonomi Islam. Tak boleh nak ikut sistem sekular, kena ikut sistem Islam yang berasaskan akidah, yang seimbang di dalam pendidikannya sebagainya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Siapa yang berpaling, yang tak nak ikut Nabi, namanya orang yang kenal Allah tapi tak nak ikut Nabi. Tak nak ikut Nabi. Tak nak ikut Nabi, namanya gitu. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tak suka, Allah tak sayang, Allah tak suka orang-orang yang kafir. Allah guna perkataan kafirin. Allah guna perkataan kafirin, orang yang kafir. Jadi kita nak kena tengok Islam ni secara menyeluruh. Ini maksud ilmu. Ini ilmu dari sudut ilmu syarak. Ilmu syarak ni kita kena faham lah, dari syariatnya, dan dia ada tarikatnya, dia ada hakikatnya, dia ada makrifatnya. Dan jadi ilmu-ilmu ni semua kita kena faham. Ini bahasa orang Melayu kita. Kalau bahasa harakiah pula, dia ada ilmu sakafah istibana, macam-macam lah. Sakafah tanfis, dia ada macam-macam lah. Sakafah ni ilmu lah kan. Itu bahagian harakiah pula kan, contoh. Jadi kita kena faham. Itu ilmu syarak. Kemudian yang kedua, murabbi mesti mempunyai ilmu waqi', ilmu tentang realiti. Jadi kita tak boleh ikut aja orang dulu-dulu, tak ada panduan realiti. Realiti. Jadi ilmu ni ialah ilmu semasa. Ilmu semasa, ilmu keadaan contemporary yang sesuai. Sebab tu dalam kaedah syarak dia ada sebut murunah yang fleksibel. Islam ni dia bersifat fleksibel. Dia boleh sesuai dengan zaman, tetapi dia ada prinsipnya. Dia bukan pakat ikut aja, itu liberal. Apa barat cakap kita ikut. Islam ni mengikut masa, kita boleh ikut liberal. Bukan, dia ada prinsip-prinsip dia. Jadi ilmu yang kedua yang penting bagi seorang murabbi tadi, selain daripada ilmu syarak yang saya maksudkan tadi, ialah ilmu tentang realiti, waqi'. Mesti tahu. Kalau kita tak tahu waqi' ni, kita tak faham, maka kita sebenarnya berada di zaman batu. Kalau kita sebut bahasa kasar, berada di zaman yang ketinggalan lah, macam itu. Yang ketinggalan.
Baik. Jadi ilmu semasa yang sesuai dengan keperluannya sebagai murabi, keperluannya sebagai seorang yang nak mendidik. Jadi murabi ni orang yang nak mendidik, yang mengasuh. Seseorang mutarabbi, orang yang nak dididik tadi. Untuk berhadapan keadaan suasana masyarakat. Jadi kita kena tahulah. Kurang-kurangnya 5. Saya nak sebut sini sekurang-kurangnya ada 5 wakil kita kena tahu. 5 realiti kena tahu. Jadi kita nak jadi murabi ni kita kena faham. Jadi sebab tu ada orang dia boleh cerita macam-macam. Benda-benda yang nyata, yang raib sebagainya, tapi wakil tak faham. Bila tak faham wakil, maka dia cakap tu tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Bumi yang nyata. Ini wakil ni penting. Baik. Yang pertama sekali wakil, iaitu realiti pergerakan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Yang pertama sekali wakil tentang harakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali wakil tentang macam mana Nabi bergerak. Fasa di Mekah macam mana, fasa di Madinah macam mana. Kemudian fasa lepas Fathul Makkah. Fathul Makkah, pembukaan Mekah macam mana pula. Fasa di Mekah, fasa di Madinah. Kemudian di antara Mekah Madinah ada hijrah, prosesnya, sistemnya. Kemudian fasa di Madinah macam mana pula ketika Daulah Islam. Daulah Islam pula sebelum pembukaan kota Mekah, selepas pembukaan kota Fathul Makkah macam mana pula. Kemudian disambung pula oleh Khulafa Ar-Rasyidin, pergerakan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Disambung pula oleh pergerakan daripada Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah. Disambung pula Bani Abbasiyah. Dan seterusnya sampailah Osmaniyah. Macam itu. Gerakan Muhammad Al-Fatih, gerakan Salahuddin Al-Ayubi, gerakan harakah. Gerakan-gerakan tu. Jadi nak sebut kat sini, kita kena faham realiti. Jadi murabi mesti faham sirah. Mesti faham, tak banyak pun sikit. Jadi ini harakiah ni, bahagian gerakan. Mesti faham. Kalau kita faham macam mana nak bimbing anak-anak murid kita, tazkiyah nafs, bina diri, zikir dan makrifat Allah, hakikat tadi, tapi tak faham wakil musuh, cuma wakil yang ada gerakan Islam, kita tak lengkap lagi. Kita kena cari orang yang boleh harakat Islam. Barulah gerakan tarikat kita tu, gerakan kumpulan kita tu akan berkembang. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Saya bersama-sama dengan beberapa orang saya sebut tadi, nama-nama saya sebut awal tadi. Syekh Mutal Al-Jabari rahimahullah, kalau tak silap saya 11 tahun ke 13 tahun di dalam penjara. Dia sampai pekat kena penjara. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah rahimahullah dah meninggal juga pun duduk dalam penjara Zionis, tapi dilepaskan. Lepas tu dapat tukar tawanan. Begitu juga dengan syekh-syekh yang lain, banyak lagi lah. Semua ni pengalaman mereka yang berada di lapangan, sampai peringkat ada di kalangan mereka yang ditangkap, dipenjara, diseksa, sebahagian daripada mereka sampai buta. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah sampai buta mata dia. Sampai buta mata dia. Jadi nak tengok sini, ini pengalaman-pengalaman. Jadi kita tahu, kalau kita faham realiti Zionis, apa Zionis buat sekarang, apa yang gerakan Islam di Palestin buat sekarang, kita kena tahu. Daripada Nabi dulu, gerakan Al-Mahdi di Sudan, gerakan Sanusi, dan gerakan yang lain, banyak lagi, semuanya kita kena faham. Yang kedua, realiti Taifah Mansurah. Apa pula Taifah Mansurah ni? Bila sebut la tazalu taifah min ummati zahirina 'alal haq, Nabi kata akan sentiasa ada di kalangan umat aku ni gerakan-gerakan, kelompok-kelompok yang akan diberi kemenangan. Kita kena faham kelompok tu apa maksud Taifah Mansurah, apa ciri-cirinya. Taifah Mansurah cirinya apa dia? Apa perkara yang menyebabkan dia menjadi gerakan yang menang? Ya Allah katakan la tazalu, sentiasa ada, tak mati-mati. Apa kuncinya? Generasi macam mana Taifah Mansurah yang perlu kita didik contohnya. Dan kemudian tambahan pula di dalam keadaan kita sekarang ni 100 tahun ni nak bangkit. Macam mana nak bangkit ni? Orang duk sebut pasal panji hitam. Orang duk sebut pasal mengenal macam-macam. Macam mana? Panji hitam ni apa? Panji hitam pun kita tak tahu. Contohnya, kita ingat panji hitam ni bendera hitam yang ada tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah panji hitam. Bukan macam gitu.
Panji hitam ni kita ingat bendera hitam yang ditegakkan, ramai-ramai pakat sokong, kita naik bendera hitam, maka kita lah panji hitam. Bukan macam gitu kan. Panji hitam ni kita ingat apabila sampai satu peringkat, dia kacau lagi. Sampai satu peringkat, kita akan memberontak kan, kita akan berlawan tanpa memahami zuruf munasib. Ada satu pula kaedah zuruf munasib ni kan, suasana yang munasabah untuk konfrontasi, untuk bangkit, untuk sebagainya, sampai masa sampai peringkat hukum-hukum yang ada tu dia berubah. Jadi nak mendekati Al-Mahdi akan keluar. Mahdi akan keluar ni. Tapi Mahdi keluar, dia punya fiqah tak sama dah dengan sebelum ni. Tak sama dah. Jadi kita kena faham tentang hakikat Taifah Mansurah ni macam mana, kita kena faham. Ni realiti. Ni realiti wakil ni, kena faham. Jadi kita kalau tak ada dalam silibus universiti, tak ada ni. Silibus universiti tak ada, tak dapat kat universiti. Ni dapat orang yang ulama-ulama yang melalui tarbiyah, melalui proses dakwah dan melalui proses perjuangan jihad fi sabilillah, dengan pengalaman mereka, dengan peristiwa yang mereka hadapi, dengan sirah yang mereka faham daripada pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampailah kepada zaman kita. Jadi mereka ni mengurai, melihat. Kita ni kena ambil. Tak boleh lah kita nak pandai-pandai, kita fikir kita nak tunggu ilham aja. Nak tunggu ilham saja daripada Allah. Nak tunggu ilham, memang Allah akan bagi ilham. Tapi kita kena ada ilmu yang nyata. Ilmu yang nyata. Kita kena ada, dua-dua kena ada lah. Ilham daripada Allah tu memang ada. Allah akan bagi, insya-Allah. Orang yang saleh ni Allah akan bagi ilham. Allah akan bagi ru'yah. Allah akan bagi satu tanda. Tapi dia mesti ada sesuatu yang dipegang yang nyata. Sebenarnya apa yang Rasulullah SAW bawa ni dah komplit dah, cukup dah. Cukup untuk nak menghancurkan semua kejahatan, menegakkan Islam. Cukup kan. Kemudian yang ketiga pula, realiti yang kita nak kena faham, wakil yang nak kena faham. Ilmu seorang murabbi ni, dia mesti memahami tentang harakah ad-dhammah. Harakah ad-dhammah ni pula ialah realiti tentang gerakan-gerakan yang nak menghancurkan Islam. Kita kena kenal musuh. Apa dalil nak kena kenal musuh ni? Allah ceritakan tentang musuh dalam Quran. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Allah cerita tentang Yahudi dan Nasara yang tak akan bagi kita tak akan suka kita lah, tak akan redha kan. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu wal ladina asyraku. Minta maaf. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku. Ni Allah perintah apa? Allah kata apa? Takkan sekali-kali kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu orang yang paling kuat permusuhan kepada orang beriman, Yahud dan musyrikin. Contohlah. Jadi Allah cerita tentang keadaan musuh-musuh Islam. Allah cerita tentang perancangan mereka. Kan, mereka merancang ada makar jahat, makar yang nak menghancurkan Islam. Jadi kita kena tahu realiti harakat ad-dhammah. Sebab tu dalam siasat Islam ada juga spy. Kita ingat spy ni CIA je, tak. Orang Islam kena cerdik, ada spy. Nabi SAW ketika peristiwa Mekah, begitu hijrah, dia ada hantar spy. Hantar spy pergi dia duduk kat gua tu. Spy siapa nama pembantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kan. Pergi tanya, dapatkan maklumat Abdullah, dapatkan maklumat tentang apa cerita dekat Mekah ni. Baik. Jadi yang ketiga, realiti harakah ad-dhammah. Contohnya sekarang, siapa musuh yang paling besar sekali? Musuh kita yang paling besar ialah tentera Dajjal. Kalau kita kaji, kita akan jumpa Dajjal ni, tentera dia ni, kita akan jumpa ni. Kalau kita tak jumpa tentera Dajjal ni, kita rasa semua baik je. Tu yang ada keluar statement daripada ustaz-ustaz kita, kata kenapalah nak cakap pasal WHO, kenapalah nak cakap pasal Bill Gates, kenapa nak cakap pasal orang sekian Freemason lah sebagainya ni. Mereka ni tak ada bunuh orang Islam pun, mereka baik je. Kita tak tahu, kita katalah musuh tu baik. Kita tak tahu, tak kenal dia, kita kata dia baik kan. Cakap Henry Kissinger lah, cakap ni, tahu
kan, Freemason lah apa, tahu kita kata baik. Kita kata baik. Kenapa kita baik? Sebab kita tak faham tentang realiti gerakan-gerakan yang nak menghancurkan Islam. Jadi murabbi mesti tahu. Mesti tahu. Wajib tahu ni. Bukan main-main ni. Kalau tak tahu, cari orang yang tahu, belajar. Zalim kita nak memimpin mutarabbi kita, memimpin murid-murid kita dalam suluk dan sebagainya. Kita tak kenal musuh Allah. Musuh yang ditulis dalam Quran ataupun yang kita boleh baca daripada firman Allah, Quran. Musuh yang kita Rasulullah SAW sebut. Musuh daripada kajian-kajian ulama. Semua ada. Jadi banyak murabbi kena tahulah. Jadi sebab tu kita kena gabung. Saya nak ajak gabung ni. Wahai sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, daripada semua pertubuhan tarikat, pertubuhan sufi, pertubuhan kebajikan, pertubuhan sukan yang Islam ni, marilah kita bergabung. Sebab kita nak kena tahu ilmu-ilmu ni. Kita kena faham. Kalau tidak, kita tak faham. Kita tak tahu. Kita ingat semua okey je, baik je. Padahal dia dah letak moncong senjata kat kepala kita ni. Dah letak dah. Ataupun moncong senjata dah letak kat kepala, letak kat hati kita. Hati kita habis dah jadi dia punya apa? Jadi dia punya gurkha. Yang keempat ni, kita nak kena tahu tentang realiti qadiyah Islamiyah. Permasalahan Islam. Apa masalah Islam ni? Masalah Islam ni dari sudut apa? Dari sudut siasi. Kita ingat masalah Islam ni dari sudut politik. Kita tak nampak masalah Islam dari sudut siasah. Kita nampak politik. Politik pula kita nampak politik demokrasi. Jadi kita dah sebutlah masa kuliah kita. Kan, ada Freemason, ada Illuminati, kita sebutlah masa kuliah. Tapi bila kita berpolitik, kepartian, demokrasi, Illuminati, Freemason, Dajjal hilang daripada percaturan kita. Kita boleh bersekutu dengan Freemason, boleh bersekutu dengan Illuminati. Hilang semua tu. Kita boleh jadi kawan baik setidur, tidur sekatil sebantal dengan Freemason. Tapi masa kuliah sebut Freemason sebagainya. Ini maknanya kita tak faham. Kita tak faham qadiyah Islamiyah. Apa maksud waqi' siasi, realiti siasah? Apa maksud waqi' dan fikri, realiti kefahaman Islam di kalangan umat? Kita tak faham ni. Bila kita tak faham, kita masuk politik, contohnya kita ingat siasi ni politik kepartian. Duduk kat situ, kita boleh salam-salam, dakap-dakap, peluk-peluk, cium-cium dengan musuh Islam. Dengan musuh kita. Boleh sebantal dengan musuh kita. Boleh makan sedulang dengan musuh kita. Tanpa ada sedikit pun ragu-ragu tentang niat mereka, perancangan di belakang mereka. Makar. Jadi ini kita lihat pada hari ni tak faham qadiyah Islamiyah. Jadi kita pula yang bahagian tarekat ni kita ingat biasa sama. Tak sama. Qadiyah Islamiyah, kita kena faham qadiyah Islamiyah ini macam mana. Waqi' siasah yang ada pada hari ini, pada ummah. Waqi' fikri, fikrah yang ada pada ummah, kefahaman ummah. Kita kena faham secara mendetail. Barulah kita boleh faham dia punya solusinya, penyelesaiannya. Baru kita faham macam mana nak bergerak dalam dakwah, macam mana nak bergerak dalam tarbiyah, macam nak bergerak dalam jihad. Baru kita faham. Kalau tidak, kita tak faham. Ini waqi' dari sudut qadiyah Islamiyah. Ini perlu pada huraian. Saya nak mengajaklah sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita bincang-bincang lah. Terutamanya tuan-tuan guru, kita bincang qadiyah Islamiyah. Tajuk ni ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham. Bila tak faham hak ni, kita tak faham harakah ad-dhammah, tak faham. Kita tak akan faham tentang gerakan yang menghancurkan Islam. Kita tahulah. Kita kata ni sosialis, ini komunis, ini apa, kita tahu. Tapi kita tak faham. Sehingga kita merasai perancangan mereka di dalam kehidupan kita ni. Sangat halus. Perancangan mereka sangat halus. Minta izin minum sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Dia kering tekak. Jadi nombor 4-nya masalah Islam. Realiti, kita kena faham realiti. Ini ramai tak faham. Inilah saya kata tadi bila saya bertemu dengan ulama-ulama yang telah melalui
sampai mereka ditangkap. Kan Syekh Abu Bakar Al-Wawidah sampai masuk dalam penjara, diseksa sampai buta matanya. Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah, seorang yang telah menyentuh hati saya. Bersama dengan dia, subhanallah, sepanjang saya belajar kat sana lah. Dan masa tu dia hidup lagi. Sampai kita tengok diseksa sampai jantungnya rosak. Sekejap-sekejap cakap kuat sikit je, darah mengalir, terpaksa tutup. Dan telinganya rosak, terpaksa pakai alat pendengaran sebab dimasukkan cacing sehingga telinganya rosak, tak boleh mendengar. Kan, kukunya dicabut sehingga kukunya jadi tak cantik kukunya. Susah kan. Tapi alhamdulillah kan, boleh berjalan, boleh bergerak. Jadi bila bertemu dengan orang-orang yang telah melalui pengalaman dakwah, pengalaman tarbiyah, pengalaman jihad, sampai peringkat mereka dianiaya, dizalimi, sampai ada di kalangan mereka yang mati di dalam siksaan. Dengan zaman di Mesir, zaman di Iraq, zaman di Palestin, zaman di Syria. Begitu juga kawan-kawan kita daripada Morocco, daripada Tunisia, daripada Algeria, daripada Sudan. Ini semua pengalaman harakah Islam yang berhadapan dengan qadiyah Islamiyah, permasalahan Islam yang kita kena faham tadi. Jadi kita bukan hanya faham tentang macam mana kita nak mentarbiah diri kita, islah diri kita, macam mana nak membina Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu semua memang kita kena faham. Tapi kita faham wakil, realiti pemerintah kita. Siapa di kalangan pemimpin kita yang mengkhianat, kita kena tahu. Macam mana nak tahu dia mengkhianat? Macam mana kita nak tahu? Semua sembunyi duduk belakang belaka. Semua duduk belakang. Hari ni kan, orang-orang Islam pergi berarak, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Kan? Kata pemimpin ni mengkhianat, tuanku kan, sebagai penyelesaian. Jadi orang yang berarak, yang jadi pemimpin dulu ni dengan orang pemimpin sekarang ni sama je. Kita nak sokong orang yang dulu pun korup juga. Tak korup ke dulu? Sekarang je korup. Kan? Kalau dulu orang yang berarak ni, sebab dia tak jadi pemimpin, yang naik atas jadi kerajaan ni, dia kata orang yang jadi berarak tu korup. Orang yang tengah berarak tu pula kata orang pemimpin ni korup. Semua pakat korup belaka kan? Semua pakat korup belaka. Maknanya nak sebut kat sini, kita kena faham lah qadiyah Islam, baru kita boleh faham. Kalau tak faham, tengok baik je, dia semayang, dia puasa. Memang dia semayang puasa. Zaman Nabi, orang munafik pun semayang puasa juga. Orang munafik bukan kata tak semayang, semayang. Orang munafik semayang, bukan tak semayang. Zaman Nabi semayang, duduk. Kadang-kadang semayang belakang Nabi lagi. Kan? Tapi munafik. Jadi kita tak sebutlah siapa munafik. Tak munafik dah sebut, kita takkan faham kalau kita tidak memahami qadiyah Islamiyah. Kita tak memahami permasalahan Islam. Ni, tajuk ni. Kalau siapa yang nak, kita boleh bincang, insya-Allah. Saya boleh sampaikan. Kita boleh bincang lah, tukar-tukar. Baik, yang terakhir sekali, sudut wakil ni, realiti ni ialah realiti dari sudut proses tarbiyah, dakwah dan jihad yang contemporary, yang semasa. Dulu 10 tahun, 20 tahun yang dulu, macam mana nak approach kita tentang tarbiyah ni tak sama dengan sekarang. Bila kita faham qadiyah Islamiah, baru faham yang nombor 5 ni. Ini realiti antara wakil yang perlu kan. Okey, ini dari sudut ilmu wakil. Yang ketiga ni dari sudut ilmu kan, kejiwaan, ilmu nafs. Jadi murabi mesti faham ilmu nafs, ilmu kejiwaan. Jadi dia peranan sebagai seorang yang boleh membimbing jiwa, mutarabbi, orang yang dididik tadi, ataupun murid-murid dia tadi, memproses jiwanya dengan tarbiyah. Bagaimana nak melihat psikologi dia, bagaimana nak memproses mujahadah, taqarrub kepada Allah, macam mana nak mengenal Allah, makrifat, nak mengenal Allah ni macam mana, proses jiwa. Ini antara perkara yang penting sebagai seorang murabbi. Begitu juga macam mana nak memahami hakikat, nak memproses jiwa-jiwa manusia, karakter manusia. Jadi kita jangan pula rasa kita dah komplit dah.
Kita ada lebih serba kekurangan. Kita kena sama-sama takmil wal istiqmal. Di kalangan tuan-tuan guru yang ada, kena takmil wal istiqmal. Allah berfirman dalam suratul Najm, An-Najmu. Bagaimana Allah gambarkan, kan? Fala tuzakku anfusakum. Maka hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui siapakah di antara kamu ini yang bersih jiwanya. Huwa a'lamu bimanittaqa, dan siapakah di kalangan kamu itu yang bertakwa. Jadi Allah tahu. Jadi kita jangan rasa kita yang terbaik. Ini ilmu jiwa. Kemudian juga ilmu dari sudut kita memahami macam mana nak meningkatkan pula potensi mutarabbi, murid tadi. Bukan zikir saja. Zikir salah satu. Dia bukan zikir je. Dia bukan solat saja. Macam mana kemahiran dia dalam memimpin, kemahiran dia dalam mengurus, kemahirannya dia dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tarbiyah, kerja-kerja jihad, kemahiran dalam bidang ekonomi. Kalau dia seorang yang boleh digarap sebagai ekonomi, macam mana membina sistem ekonomi Islam, macam mana mencipta sistem trading Islam dengan dinar, dirham dan sebagainya. Jadi macam mana nak develop, membina pengikut-pengikut tadi kepada kekuatan-kekuatan sesuai dengan apa yang Allah kata tadi, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi siapkan diri kamu dengan kemampuan yang kamu boleh dengan untuk kekuatan-kekuatan sistem Islam. Jadi mutarabi mesti faham. Dia mesti ada basic pengurusan yang baik. Dia ada basic kepimpinan yang baik. Dia mesti ada sifat kepimpinan dan pengurusan yang baik. Dia nak pilih, nak buat sebagainya. Dia tahu. Dia bukan hanya sekadar boleh mengajar rohiyah saja. Dia kena ada. Sebab tu kena ada gabungan ni. Kita kena gabung ni. Sebab tu kita kena gabung. Digabung. Kita kena gabung. Jangan kita merendahkan siapa-siapa. Jangan. Kita kena gabung. Takmil wal istiqmal. Lengkap melengkapi. Maknanya tidak ada satu orang pun yang perfect. Jangan kita nak lawan fitnah yang nak jenis tadi nak berdebat aja, yang nak berbahas saja, yang tak kisah adab dan akhlak. Orang macam ini tak payah pun tak apa. Taifah Mansurah tak memerlukan dia. Orang yang nak berdebat je, nak siapa paling pandai, siapa paling bersih, kan, siapa paling hebat, kan, macam mana Allah gambarkan tadi. Siapa yang tahu? Allah je yang tahu siapa paling bersih antara kita, siapa yang paling bertakwa. Tak payah nak berdebat-debat siapa paling pandai, tak payah. Kita gabung aja. Contohnya kamu pakar bahagian ni, gunakan kepakaran kamu. Jangan kita lekehkan orang lain pula. Jangan kita lekehkan orang lain. Jangan. Kita bergabung sama buat. Yang ini mesti ada kelemahan, yang itu pun mesti ada kelemahan. Kita pun ada kelemahan. Jadi jangan kita tengok kelemahan-kelemahan, lemah pakat lemah semua. Kita kena bergabung semua ni. Gabung tarikatnya, golongan-golongan siasahnya, golongan-golongan ekonominya, golongan-golongan profesionalnya. Kena gabung semua. Kita kena pandai memimpin dan mengurus umat. Bukannya sekadar kita boleh ceramah je. Ceramah ni cheap. Orang kata apa? Bercakap ni murah. Jadi ustaz-ustaz kita ni banyak boleh berceramah, tapi tak boleh membimbing, tak boleh mendidik, tidak boleh membina. Sebab tu kelemahan utama bila disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bukan maknanya dia belajar agama Islam, dia pewaris Nabi, dia jadi da'i. Bukan. Nabi SAW tak masuk pun universiti. Tapi Nabi melaksanakan dakwah. Nabi melaksanakan tarbiyah. Nabi berjihad. Nabi membentuk kekuatan umat. Nabi membentuk daulah Islam. Bukan dengan ceramah semata-mata. Jadi kita hari ini ceramah. Tak habis-habis jadual kita penuh dengan ceramah. Tak sempat nak jumpa orang. Tak sempat nak bina orang. Tak sempat nak selesaikan masalah-masalah murid. Masalah-masalah mutarabbi. Masalah anak didik. Masalah pengikut kita. Tak sempat. Duk ceramah memanjang. Jumpa sekali, 1,000 juta datang. Tapi balik. Jumpa juta, balik. Tak ada kekuatan. Walaupun namanya pendakwah sejuta umat. Dia boleh sempat nak membina ke? Tak sempat. Nabi tak buat macam tu. Nabi ceramah, Nabi bagi kuliah, tausiah, tazkirah. Tapi Nabi bentuk sahabat-sahabat. Jadi sistem tarbiyahnya, takwinnya, pembentukan tadi.
Pembentukan dia. Dari situlah baru kita boleh meningkatkan kekuatan Bilal ibn Rabbah radhiyallahu an. Kalaulah dia hanya dengar ceramah Nabi, bolehkah dia jadi menteri kewangan yang menjaga Baitul Mal di Madinah? Bolehkah? Dia seorang hamba habdi yang tidak ada pelajaran, tak ada pergi sekolah universiti pelajar ekonomi ke, kan, degree dalam ekonomi ke, degree dalam accountant ke, tak ada. Bilal ibn Rabbah. Tapi dalam keadaan tarbiyah Nabi, persiapan yang diberikan oleh Nabi, dia layak memegang. Antaranya, dia pernah pegang ialah jawatan memegang Baitul Mal. Bilal ibn Rabbah. Masa bila yang dia pergi masuk universitinya, college, degree accounting ke diploma accounting? Tak pernah. Tapi tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, membina potensi yang ada pada Bilal tadi. Membina potensi yang ada pada Bilal. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz-ustaz kita ni bukan warasatul anbiya kalau hanya ceramah saja. Kalau kita ceramah saja, bukan warasatul anbiya. Warasatul anbiya, dia ada ilmu, dia bagi, dia sampaikan, dia membina dengan ilmu, kemudian dia menyentuh hati, kemudian dia membina supaya mereka mujahadah, keluar daripada dosa, keluar daripada dia punya kelemahan, sehingga terbina satu. Akhirnya membentuk potensi. Yang ini bahagian ekonomi, yang ini bahagian peperangan, yang ini bahagian undang-undang, yang ini bahagian trading, contohnya. Macam-macam lah. Barulah membentuk daulah Islam. Daulah Islam tak lahir daripada ceramah. Daulah Islam lahir daripada proses tarbiyah yang membina potensi, yang melengkapkan kekuatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham. Sebab tu kita kena gabung. Bukan sekadar kita ikut aja. Sebab tu kita dipijak oleh musuh. Kerana kita hanya faham Islam daripada segi yang kita nak. Yang kita nak, aku kuat bahagian ini, kita fokus kat sini je. Hak lain tak nak campur, tak nak gabung. Tak boleh macam itu. Kita telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ulama warasatul anbiya. Sebab tu ketika perbincangan para ulama yang bertemu dua tahun lepas di Malaysia, berapa ulama daripada international datang ke Malaysia, dia berbincang, menangis. Dia kata, siapakah ulama yang benar-benar membina umat? Ulama yang buat kitab, ramai. Tulis kitab, ramai. Ulama yang berkhutbah, lagi ramai. Ulama yang berceramah, lagi ramai. Tapi ulama yang membina ummah, mana? Siapa dia? Siapa dia yang dibina? Berapa ramai rijal-rijal, pemuda-pemuda yang sanggup membina ekonomi Islam, yang sanggup membina pendidikan Islam, yang sanggup membina sistem sosial Islam. Berapa ramai? Tak ada. Kalau ada, terlalu sedikit. Jadi sebab tu kita kata, kan, murabbi ni dia mesti faham. Dia bukan sekadar nak bagi Quran kat orang tu, ajar hadis kat orang tu, tapi dia nak membina potensi supaya setiap mereka yang ada itu membentuk kekuatan Islam, sehingga akhirnya dengan kekuatan Islam dia terbina daulah Islam. Pada peringkat sekarang ni, tajdid Islam, kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam bukan dengan ceramah saja. Kalaulah ceramah tu, tentulah Nabi dah melahirkan penceramah-penceramah. Tapi Nabi bukan melahirkan penceramah. Sebab tu disebut warasatul anbiya. Warasatul anbiya ni ulama bukan duduk kat dalam office semata-mata tulis buku, tulis khutbah, bercakap dan berfatwa. Tapi ulama kena turun ke bumi, bertemu dengan masyarakat, bina satu masyarakat, keluarga Islam, bina masyarakat Islam, bina negeri-negeri Islam, bina ni individu-individu, keluarga-keluarga, membina pertubuhan yang betul menggerakkan Islam. Ini yang kita nak buat. Sebab tu kita kena bergabung. Saya yakin sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita,
Maka antara teguran utama kepada para murabbi, para ulama yang ada pada hari ini, dia akan kata, kamu ni mengapa habiskan masa dengan bergaduh je? Habiskan masa dengan berselisih faham. Habiskan masa dengan menonjolkan diri, menonjolkan jamaah kamu. Kamu paling ramai, kamilah paling ramai jamaah, kamilah paling aktif, menonjolkan diri. Kenapa saya cakap ini? Sebab memang pernah salah satu seorang sahabat saya, dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang hafiz, belajar hafiz di Pakistan. Dia tengah duduk-duduk, antara sedar tak sedar, sebelum masuk subuh dekat masjid duduk, tiba-tiba dia nampak Rasulullah SAW datang daripada depan. Datang, kemudian dia kata, kamu ni, dia pesanlah, antaranya dia sebut, macam mana kamu nak membina kekuatan umat, sedangkan kamu hanya bergaduh sama kamu, berselisih sama kamu. Siapa paling pandai berhujah, siapa paling pandai berdebat, siapa paling pandai bercakap, siapa paling terror, siapa paling banyak PhD-nya, kajiannya. Kamu hanya berdebat bersama kamu je. Mana masa kamu nak bina umat? Nabi tegur dia masa tu, sahabat saya ni. Nabi tegur dia di Pakistan. Masa tu dia belajar Quran, hafiz, hafal Quran. Dah hafal Quran 30 juz. Dia dah hafal lah semua sebagainya. Tiba-tiba kan, Rasulullah datang. Menangis dia. Kan, kita ni nampak namanya alim, namanya ustaz, namanya ustazah, namanya ulama, orang alim, tapi duk bergaduh sama sendiri. Paling kuat pun ceramah. Kenapa ceramah? Nak jual produk. Ceramah nak jual produk, bukan ceramah nak bina umat. Glamour. Kita nak cari glamour, supaya boleh jual produk, boleh laku, supaya pengikut kita ramai, berjuta pengikut dalam FB, dalam YouTube, berjuta orang ikut kita. Membina diri kita sendiri. Bergaduh sana, bergaduh sini, tembak ustaz sana, tembak orang sini, bergaduh. Bila masa bina ummah? Sedangkan tanggungjawab murabbi ialah mereka membina potensi-potensi umat. Yang bahagian ekonomi develop, ekonomi berasaskan akidah, mentauhidkan Allah, buang riba, buang kapitalis, buang sosialis. Yang bahagian pendidikan yang berasaskan tauhid kepada Allah dengan Quran dan hadis sebagai asas, membina pendidikan yang melahirkan manusia yang beradab, berakhlak. Ini yang kita nak kena rasa. Murabbi ni sifat dia macam tu. Dia bukan hanya ajar orang zikir aja. Itu salah satu. Tapi kita kena membina kekuatan. Kita kena susun kekuatan tadi. Barulah tajdid, berlaku tajdid. Kalau tidak, tak boleh berlaku tajdid. Dan kita telah mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham yang ni. Saya bukan tegur siapa-siapa, saya minta maaf sangat kalau suara saya tinggi. Saya bukan tegur siapa-siapa, saya tegur diri saya sendiri. Kita sama-sama ni, kita kena bergabung, berlapang dada, berhusnuzan. Kita duk cakap saya aswaja, saya aswaja, saya aswaja. Kita bangga dengan aswaja. Bila masa kita tarbiyah, bila masa kita dakwah, bila masa kita bentuk iman, kekuatan ummah, kekuatan Islam, bila masa duk cakap saya aswaja, aswaja, aswaja. Aswaja yang sebenar, yang mengikut Rasul SAW, yang membentuk ummah, bukan bercakap. Kita tak habis-habis medan cakap je. Sifat murabbi bukan macam tu. Ini kita kena tengok balik semula. Malu kita nak kata saya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersusah dengan sahabat-sahabatnya, kita duduk dalam aircon, dalam pejabat, keluar fatwa aja. Ataupun kita sibuk dengan zikir aja, tak kisah apa berlaku. IHR ke, GPT ke, digital ID ke, digital currency ke, apa nak berlaku kat Palestin ke, rasaklah. Yang penting aku dengan anak-anak murid aku boleh berzikir, boleh suluk. Ini adalah sikap
yang kita rasakan sebenarnya tertipu dengan ini, tak faham qadiyah Islamiah. Saya tak tuduh siapa-siapa, no. Kita buat muhasabah sama-sama. Saya pun banyak salah, saya pun banyak kelemahan. Sama-sama kita. Ini muhasabah kita sebenarnya. Ni bukan saya nak siapa-siapa ni. Saya nak ajak gabung semua ni. Kita nak bergabung ni. Kita nak sinergi sebab tajdid dan kemenangan tidak akan berjaya kalau kita tidak bergabung. Siapa kita tu? Kita tu ialah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang nak melaksanakan, menegakkan, mendukung sunnah jihad, dakwah dan tarbiyah, JDT. Jihad, dakwah dan tarbiyah. Siapa yang benar-benar nak berjuang pada jalan Allah, siapa yang benar-benar untuk melaksanakan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, siapa yang nak membina kekuatan umat, wa'idul lahum mastata'tu min quwwah, iaitu tarbiyah, maka mari kita bergabung. Mari kita bergabung. Mari kita bersama. Di situ berlaku tajdid. Baik. Kemudian murabbi juga memahami persekitaran bi'ah. Jadi murabbi ni dia kena tahu juga bi'ah. Bukan kita nak ajak orang masuk hutan semua. Semua duduk kita punya bi'ah sendiri. Masuk hutan, masuk kampung mana-mana, duduk situ, kita aman damai. Sebenarnya huru-hara kat luar. Kita tinggalkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kat luar. Kita tinggalkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kat luar. Kita kata cukuplah aku dengan ahli keluarga aku dengan sahabat-sahabat aku. Macam gitu kan? Tak boleh. Nabi hantar sahabat-sahabat semua, hantar. Pergi mana-mana nak hantar, nak jumpa dengan Rom pun dia hantar. Parsi pun dia hantar surat. Bukan kita duduk seorang-seorang kita ramai-ramai dalam satu tempat kan. Musa izhab ila Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Diperintah pergi jumpa sultan. Pergi jumpa sultan. Masa tu Fir'aun lah Musa. Kan? Baik, kemudian adalah sifat-sifat yang lain-lain. Saya ingat mungkin cukuplah kot setakat tu. Dan ada lagi banyak lagi sifat murabbi ni, profil murabbi ni. Tapi cukup setakat tu lah. Siapa yang masuk lambat ni, tolong dengar daripada awal. No? Tolong dengar daripada awal. Saya buat tajuk ni malam ni sebab kan, tajdid dah terlalu dekat. Tapi tajdid janganlah kita anggap kita je betul. Kalau kita anggap kita betul, kita tak nak bergabung. Tak nak bergabung dengan sahabat-sahabat seiman, sahabat-sahabat yang berjuang, yang melaksanakan jihad, dakwah dan tarbiyah. Maka selagi itulah tajdid tidak akan berlaku. Dan sekiranya Allah izin tajdid berlaku, kemenangan Islam berlaku, kita tertinggal. Walaupun nama kita Ustaz Al-Fadil, Al-Syekh, Ustaz Murabbi, Al-Habib, tapi kita tidak mahu membina kekuatan umat bersatu bersama-sama, berlapang dada dengan kelemahan sahabat-sahabat kita. Semua ada kelemahan belaka. Kita sama-sama berlapang dada, berhusnuzan. Kita buat yang mana yang baik-baik, kita gabung. Inilah insya-Allah. InsyaAllah noh. Baik, jadi kan banyak yang juga yang tulis kat sini ni kan. Fakrul Fandi, Muharram dah dekat Ustaz. Memanglah Muharram dah dekat. Jadi sekarang ni kita nak buat satu tamrin insya-Allah pada bulan Februari ni. Saya jemput semualah siapa yang nak datang, yang yakin dengan kefahaman yang kita bawa ni, datanglah insya-Allah. Kita nak bincang tentang perkara yang kita kena buat. Kita kena bergabung. Jadi saya nak menyuruhlah sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, puan-puan, siapa yang dah ikut lama dah FB ni kan, dah ikut lama SB, kita akan buat satu program insya-Allah pada hari raya Cina ni lah kan. Orang Cina raya, kita tak payah raya lah, kita buat program. Silalah datang. Tempatnya itu di Melaka insya-Allah. Datanglah. Tapi janganlah niat datang tak baik kan. Tak baik ni contohnya, kita niat datang nak ganggu, niat datang nak
nak nak kacau, nak cari maklumat, nak cari maklumat, nak sebarkan fitnah ke. InsyaAllah mereka yang berada dalam keadaan bersama dengan musuh-musuh Islam ni, Allah SWT akan berikan sesuatu pada mereka. Bukan saya ni lemah, saya makhluk, tak ada apa-apa, kosong. Saya ni kosong, makhluk, tak ada apa-apa. Allah sahaja yang maha berkuasa. Dan sekarang ni Allah nak naikkan Islam, Allah nak tegakkan Islam, maka Allah SWT akan memberi kemenangan kepada umatnya. Bagi kita yang masih lagi bersama dengan sistem-sistem musuh Islam yang nak kacau orang Islam ni, di kalangan kita lah, pokoklah ada ejen Mossad ke apa ke dalam ni kan, tak kira lah siapa kita. Saya menyeru supaya marilah sama-sama pilihlah Allah. Pilih Allah. Pilih Allah. Jangan pilih musuh. Jangan pilih musuh Allah. Sebab Islam nak menang dah ni, insya-Allah. Kita tak boleh lawan. Israel kan, sampai sekarang ni dia terpaksa rancang, ada alasan untuk berhenti perang, tapi dia tak nak perang. Dia kalau dia berhenti perang, dia ego, istikbara kata Allah. Mereka ni sombong. Mereka nak cakap kita nak mengundur diri sebab dia sombong, istikbara. Mereka sombong dan mereka akan dikalahkan dalam kesombongan. Allah akan kalahkan mereka yang sombong itu dengan penuh kehinaan. Mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dunia ni, bukan Israel je. Dia akan berakhir. Israel akan habis, lupus daripada peta bumi. Bukan Israel, sistem dia sekali. Dengan dajjal sekali habis. Dajjal sekali habis. So, saya menyeru kepada semua yang ada dalam ni, terutama mereka yang bersama dengan golongan yang satu lagi itu, marilah sama-sama kita berpatah balik, bertaubat. Bertaubat, kembali kepada Allah. Saya seru. Kalau tidak, kitalah yang rugi. Kita nampaklah kuasa Allah ni. Jangan kita nafi-nafi lagi. Hati kita dah nampak ni. Baik, bagi mereka yang bersama-sama dengan Islam dan perjuangan Islam, mari sama-sama kita bergabung. Bergabung sama-sama. Pakat-pakatlah kita kan. Macam itu. Jadi bila kita bergabung ni, mudah-mudahan kita menjadi salah satu daripada batu bata ketika negara Islam satu dunia, alamiah, daulah Islam yang alamiah itu tertegak nanti, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ya itulah, insya-Allah sikit sebanyak saya minta maaf. Saya malam ni tajuk ni sangat penting sebenarnya. Tapi saya sebenarnya tajuk ni lambat-lambat sikit, tapi Allah izin daripada apa yang ditujukan, diilhamkan kat saya ni, supaya saya bincang tajuk ni malam ni. Jadi insya-Allah kita bincang tajuk ni. Insya-Allah tajuk ni penting, insya-Allah. Tolong tengok daripada awal lah, daripada mula, siapa yang masuk lambat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa mithal syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.